Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya sekarang ni sedang bersiaran di warung Pak Abu di Kuala Selangor. Yang mana seperti biasa saya memulakan hari saya sebelum saya memulakan ceramah pagi ni di Jeram, Kuala Selangor. Saya memulakan hari saya dengan minum susu Al-Am. InsyaAllah dengan susu ni kita akan dapat rasa fresh badan, bertenaga kan. Jadi pada semua boleh dapatkan. Dan di kesempatan ni saya ingin mengucapkan jutaan penghargaan kepada semua subscribers yang telah subscribe dan follow YouTube saya di Syamsul Debat TV. Jadi ajak kawan-kawan semua, ajak saudara semua untuk terus subscribe. InsyaAllah anda akan mendapat sajian hidangan rohani yang mana dapat melihat video-video terbaru daripada saya. Dan begitu juga saya ucap terima kasih kepada semua atas sokongan dan dorongan diberikan. Mudah-mudahan saya terus kuat dan bersemangat untuk meneruskan kerja-kerja dakwah ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk kepada tuan pengerusi, bahagia tuan pengerusi Surau Al-Huda, Surau Jumaat, Tuan Imam Barisan Tuan Kuasa Hulu Balang penggerak aktiviti surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang cukup besar lah makna kat semua orang kan, sebab dia merupakan taman syurga kan? Maaf sebab jam tahu ona pula tadi ambil sikit kan, tapi tak apalah. Saya difahamkan tadi mencacah 30,000 orang, dan sebabkan saya ambil sikit dah tinggal 10,000, tapi masih ramai, tak apalah kan. Jadi hari ini adalah ceramah yang paling payah sekali nak disampaikan, sebab tajuk bebas kata dia. Payah betul lah kan, merayau tajuk ni kan. Tapi insya-Allah malam ni kita cakap yang baik-baik aja. Malam ni baik-baik aja. Yang mana malam ni kita cerita dalam mencari keberkatan rezeki. Rezeki. Hidup kita dalam dunia ni sementara aja. Sementara. Dan dalam kesementaraan itu kan, banyaklah dugaan-dugaan yang datang. Jadi kita pun setiap hari imam doa, Allahumma khtim alaina bisnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Minta penyudah yang baik, tak nak ada penyudah yang tak baik. Sesetan mana pun perangai manusia tu, dia nak masuk syurga kan. Penyanyi tu lagu confident dia, ku nantimu di pintu syurga, confident dia kan, dengan penuh yakin kan. Dan begitulah dia kehidupan kita ni kan. Ada orang sebab salah tadi petang tadi saya di radio petang tadi ada yang tanya, macam mana kita dah baik-baik tetapi tidak dihargai, dia kata kan? Malahan ada orang ambil kesempatan sampailah kita ni terkena. Terkenalah dia kata. Saya kata satu, kita kena perbetulkan setting kita balik. Kadang-kadang kekecewaan itu kita ukur berdasarkan pengharapan kita pada manusia, kita akan kecewa. Tanyalah orang-orang lama, berpuluh tahun hidup dah, berharap pada manusia tentu kecewa. Harap pada penceramah lambik, dah kecewa kan. Tapi mujur sampai buat batal tadi, memang tahu lah pengurusi kan, apa hal ni kan. Tapi itulah dia. Jadi
Kalau kita tengok kesementaraan dunia ni, apa yang kita nak capai? Apa yang kita nak capai? Satu, kita nak kerja. Semua orang kalau tanya, bahagia dunia akhirat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Disebutkan oleh hukama terdahulu, keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa, dan keselamatan agama terletak kepada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Nak tengok, bukan mak sebut nombor satu tu. Nombor satu tu keselamatan jasad badan kita terletak pada sikit yang makan. Tanya balik, berapa banyak makan dah hari ni? Ya? Kalau ikut Nabi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu kita. Selagi ada, makan. Ya? Nak pula malam ni ceramah kan? Ceramah umum. Dah terbayang dah, pemono nak makan apa ni? Kan? Hidangan ada pula tu kan? Ada kan malam ni? Ada. Ada kan? Kalau ada makruh ceramah dah lama. Ya kan? Jadi dah terbayang. Ya, makan selagi boleh makan. Sedangkan Nabi makan sikit-sikit aja. Kan? Kalau makan ni, terasa makan lagi. Tak perlulah kita makan sampai banyak pun dah. Itu yang bila pergi makan duri, ambil sikit dulu. Kita makan terasa sedap. Wah, sedap betul lah. Tambah, ambil. Ini ambil banyak, lepas tu tak habis. Lepas tu saya cakap, tak sedap deh. Mak, orang hajar betul. Dah lah makan per, free. Kan? Makan per, cuma kan. Banyak cekadak kan. Mana ada tuan rumah nak hidang makanan tak sedap ke orang? Cuba cakap. Semua orang nak bagi yang sedap. Yang kedua, keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Jadi cek balik diri kita. Siapa yang berani angkat tangan? Alhamdulillah, setakat bulan 10 tahun ni belum ada dosa lagi dah. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa lah. Kan? Tentu ada dosa. Ya, tadi dah berbakul mengumpit, lambik dah. Kan? Kan? Jadi itu memang ada dosa. So kita kata buat. Dan begitu juga keselamatan agama terletak pada banyaknya selawat kepada Nabi. Itu juga satu cara yang nak dikatakan tadi, kita nak capai kebahagiaan tadi di dunia dan di akhirat. Digambarkan malaikat itu kepalanya sampai di bawah nur arasy Allah, di bawah arasy Allah. Kaki dia sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya sahaja menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tidak? Besar tak? Tak cukup besar lagi tu sebenarnya. Itu baru start dikatakan saiz malaikat Jibril. Malaikat yang lain lagi besar lagi. Tapi dengan tahap yang besar itu, setiap kali umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat ini menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah itu. Bila menyelam dalam kolam nur arasy Allah itu, dia keluar balik, dia mengibas-ngibaskan sayapnya, maka akan tertitislah satu titisan nur pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi. Setiap satu titisan itulah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan kepada orang yang berselawat. Berapa banyak? Dengan tahap sekali selawat. Maka tu sebabnya disebutkan al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Nabi kata, orang paling kedekut adalah orang bila sebut nama aku dia tak selawat. Orang tak selawat dia kedekut, malahan kedemut, kedakut campur kemut. Punya tawuk perangai. Kan? Nak tunggu hari, nak tunggu surau Darul Huda buat maulud, bangun pegang ketih tu barulah dia selawat. Kalau tidak memang tak ada. Digambarkan seorang lelaki ketika zaman sahabat, dia bermimpi bertemu dengan Nabi. Nabi memalingkan wajah Nabi, dia kata, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Dia kata, macam mana pula kau tak kenal aku? Bukankah aku ni umat kau? Dan ramai orang menyatakan bahawa engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Memang betul, aku kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayah aku sendiri, tapi aku tak kenal kau siapa, kerana kau tak pernah sekali pun bersalawat kepada aku. Terjaga daripada tidur menangis. Semenjak pada itu dia mewajibkan diri dia bersalawat kepada Nabi tak kurang 100 kali sehari.
Selang beberapa minggu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sekali lagi, dan Rasulullah sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Boleh baca kisah ni dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Ni soalan bocor tau kira. Selawat berbanyak. Kan? Kadang orang perempuan dia selawat dia tunggu terperanjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Dapat sekotol lagi tu. Kalau tak terperanjat tak ada selawat dah. Kan? Tak kisahlah selawat macam mana pun. Amal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contohlah macam tu, contoh. Kan? Ni belum tuang air lagi. Contoh lah kan. Ni saya andaikan saya punya lah. Tengok kan hendak orang sini mak. Saya selalu contoh ni. Hebat orang surau ni. Adab kan nampak. Cawan dan beralih nampak. Macam tu lah baru steady. Adab. Kek rumah pun kau macam ni. Kau ingat. Dibantai bagi cawan ikian. Jemput lah minum. Bodoh. Saya ni nampak muda pergi tua kepala otak kan. Betul. Dari torok pada orang tua. Kan? Tapi memang ya. Bab adab tu nak kena jaga. Kan? Kena jaga. Nah, orang dulu orang tua dulu kalau dapat macam ni bagi cawannya ni untuk dalam dulang dilempar. Macam miskin sangat. Walhal memang miskin tu. Tapi maksud miskin itu miskin adab. Jangan main-main. Kan? Jadi itu dia. Jadi jangan kita jadi orang kedekut. Sebab dikatakan pada hari akhirat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Bergantung kepada amalan kita. Telanjang bulat. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada. Hui. Kutu kampung. Tak ada macam tu lah. Tak ada. Semua sibuk dengan diri masing-masing. Dia panjang lagi nak cerita sebenarnya. Tapi bab akhirat tu kena tajuk lain. Kena hari lain. Maknanya kena panggil lagi lah tu. Macam tu lah kira kan. Macam tu lah. Jadi mana tu bila telanjang tu ada yang dalam keadaan yang huru-hara, ada yang tercari, nampak orang ni lagi sebab takut dituntut. Pengurusi surau nampak jemaah, alamak ada lagi. Ketua kampung lagi, paling teruk lagi mentari, paling teruk. Sebab dia lagi tinggi pangkat, lagi besar tanggungjawab. Jadi jangan minta-minta. Jangan minta-minta jadi pemimpin. Suami besar tanggungjawab. Banyak bini lagi tahu. Nampak bininya lagi. Kan? Ingat atas dunia kau lagi daripada bini ni. Akhirat pun lagi. Kan? Nampak anak lagi. Nampak mak ayah pun lagi. Takut. Masa tu. Keadaannya. Masa tu matahari sejengkal. Punya teruk poloh ada yang pakai buku lali ni. Ada yang paras pinggang, ada yang paras telinga, ada yang lemas terus pun ada. Dengan peluh. Malahan sampai ada yang sebut, ya Allah, kau masukkan aku dalam neraka terus, Allah susah sangat duduk kat padang mahsyar ni. Macam tu sekali. Wah, neraka lagi teruk pun tu. Kan? Lagi teruk daripada tu. Masa tu lah yang lalu tu pula sampai jalan-jalan lagi dan berlari-lari huru-hara tu terlalu pula dekat Telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar ni kalau dah sebentuk segi empat tu nak mengelilinginya makan masa 1 bulan perjalanan. Rugi botol kita kalau tak dapat nak hirup sekali setaguk je. Kita tidak akan haus selama-lama. Tapi nak dapat tu perangai nak kena elok. Kan? Ada yang lalu nak minum Telaga Kausar, malaikat dia, kau jalan macam mana kau boleh fikir kau boleh minum sini, kau jalan. Dapat dah. Masa tu kita jumpa dengan Nabi Adam. Bantu aku wahai Nabi Adam. Tak apa dah. Nafsi sendiri-sendiri. Jumpa Nabi Ibrahim. Bantu aku wahai Nabi Ibrahim. Tak apa dah. Ni terjemahan tau. Apalah Nabi Ibrahim cakap di 9 nak terang kan. Terjemahan je. Nafsi sendiri-sendiri. Sampai jumpa Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bantu aku wahai Nabi Musa. Tak dapat tolong kau ni. Nabi Musa kau nak Muhammad, kau pergi cari Muhammad. Nabi tolong kau ni.
masalah jarak masuk antara satu Nabi nak jumpa satu Nabi, jarak masuk 1000 tahun perjalanan. Ya amin. Jadi masa itulah ringkas cerita, sebab kita akan cerita dalam ceramah yang akan datang kan. Itu tak payah detail sangatlah kan. Macam tu kan. Bila terserempak dengan Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Masa tu bahagia nampak Nabi. Tapi bertuahlah kalau kita dengan Nabi sebut ummati, ummati, umatku kemari. Bertuah. Tapi kalau bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Memang sesio lah hidup dalam dunia ni. Sesio. Ya. Kita nak jumpa Nabi ni, kita nak minta apa? Tak apa. Syafiqah. Apa? Syafaat. Asyik baik betul. Macam syafiqah tu ni. Minta syafaat. Minta syafaat. Syafaat ni ada beberapa jenis. Pertama, keringanan di padang mahsyar antaranya. Yang kedua, dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam kategori itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi sebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi selamatkan kita, masukkan kita dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Apa guna secebis pun tak ada apa. Usah parah. Tu sebab hidup dalam dunia ni jangan jobo. Payah betul. Sombong. Jobo ni sombong lah. Tapi jobo tu dia makam dia lagi tinggi daripada sombong tu. Bapak sombong berkasih sikit dah. Kita ni nak sombong-sombongan apa? Jom cakap. Dalam dunia ni nak sombongan apa? Tak ada apa. Tengok sekarang. Hana tak hana orang tu. Ya? Semua pakai mask. Kan? Ya? Betul. Tumpah baju raya. Baju ni cantik pakai pagi raya. Bulan 1 tumpah baju. Tak sabar. Raya besok orang tengok baju aku berkilau. Sekali PKP. Mana aku nak pakai baju raya tu? Pakailah, tunjuk dalam Facebook. Tak ada siapa tahu tu baju tahun ni ke tahun lepas. Tak ada orang tahu lah. Kan? Jadi tak payah sombong. Tak ada benda pun. Kita nak sombong dengan apa? Sombong dengan jawatan. Aku pegawai paling besar kat kementerian tu. Aku konon dekat pejabat yang ni aku paling besar sekali kat pejabat tanah tu contoh. Sampai masuk duduk kat tiang tu sana pencen. Isteri I paling pandai masak tau kat Wangsa Maju ni. Tahu tak? Pandai masak malam tu. Sok tu samput mati. Habis hilang dah, tak ada bini dah. Suami I bagi I 2000 sebulan. You ada. Esok tu mati tercakik sudu. Tercakik sudu, tengah menghirup bini joget. Abang, langsung mati. Hilang 2000 sebulan, hilang. Apa nak kau? Duit banyak macam mana pun habis. Kereta besar parking depan tu. Mak besar kereta dia. Berapa lama orang heran dengan kereta tu? Lepas 2-3 minggu berduli pun tidak kereta tu dah. Motor berkilat nampak. Itu lagi tak lama, 3 hari pun termuak dah tengok. Tak ada apa. Handphone baru balik sampai rumah lah dah keluar yang bersih baru. Dulu masa kecil-kecil tu ingat tak dulu? Semua orang ada lah kisah silam dia. Masa dia kecil sekolah mari dia nampak satu rumah besar. Rumah ni kalau aku ada duit aku nak buat rumah macam ni. Pernah tak itu dulu? Hari ni peduli pun tidak rumah tu. Berlambak rumah besar dah hari ni. Ya. Betul tak? Tak ada kita heran lah. Nana pula duduk KL. Nampak terheran kan? Iya. Yang paling pelik orang Kuala Lumpur kan? Cepat, dapatkan segera. Projek perumahan baru naik kan? Hanya 2.5 juta pula otak tu. Hanya tu. Tegang mak adalah tak hanya dapat 2.5 juta apakah hal hanya macam RM2.50 dia buat. Tapi lah nak ambil channel tu bahasa orang kaya kan. Saya pernah ceramah kat rumah. Ada satu Datuk Seri tu. Besar rumah. Saya tanya, tu enggak mahal rumah ni tu? Tak ada lah Ustaz. Masa saya beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya, aku dah salah jawab tu juga.
Heran tau cara orang kaya berbual ni lain dengan kita ni. Kan? Tapi itu hakikatnya. Ya. Jadi selamat hidup. Jadi makna kata kita ni dalam hidup kita yang sementara ni, apa yang kita nak jaga? Apa kita nak jaga? Itu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Betul? Syurga bagi orang kafir, tetapi neraka, penjara, halangan pada orang mukmin. Mana tak penjara? Maknanya kata faham penjara macam mana? Dinding setakat ni je, setakat ni. Kan? Kemudian depan ni macam ni, belakang macam setakat tu je. 4 segi kecil tu. Malahan saya pernah pergi tengok dalam satu sel penjara. Sekarang penjara kita berlobby-lobby orang. Tengok yang COVID ni, tengok. Kesian. Tak pasal-pasal penjara kena lockdown. Tak boleh ke mana-mana dah banduan tu. Gila tu, memang dia tak boleh pergi mana-mana kan. Saya pernah tengok tu dekat ni azan dulu kau jalan ni. Tahu je. Dekat dalam sel tu lebih kurang saya ingat jarak antara satu saf ni kot, satu saf lebih sikit lah kan jarak tu. 5 orang baring dalam tu. Saya pergi dekat blok lama, penjara blok lama di Seremban. Jamban pun tak ada. Dia letak baldi tu. Dan air mineral yang besar tu, botol besar tu yang 1 liter tu, itu letak. Sejam sekali warden penjara tu akan tukar kan. Bayangkan, bilik pun tak ada. Macam mana cara okey baldi tu? Cubalah. Cuba tengoknya kan. Nak tunjuk susah. Makna makan, boleh tak main makan? Tak ada. Dah lah terhalang pergerakan. Makan bukan semua benda boleh makan. Ya. Bukan semua benda boleh makan. Boleh ke dia cakap dengan pegawai penjara tu, saya nak nasi ayam, kalau beli ayam tu nak kapak. Cubalah tak dipijak kat pegawai penjara tu, buatlah. Dan tak boleh lah. Tak dapat. Itu sebab saya tengok tu, ya Allah, takut je. Kan? Jadi itu hakikat dia. Makna dalam dunia pun macam tu. Bukan semua benda kita boleh makan. Bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua tempat kita boleh pergi. Kan? Bukan semua perbuatan boleh kita lakukan. Kena jaga. Ini kebebasan. Suka hati, I lah. I nak pilih jadi lelaki ke jadi perempuan. Kau dah lahir senapang, baik cara senapang. Apa yang poning mana kan? Parah. Hantar kan dah jadi balon ni nak cakap apa? Dengan bangga kan? Kek lagi elok pakai macam lelaki. Kek sana dengan terlokum. Lepas tu berdoa bagi dia kata tak ada apa-apa pun. Sekarang cakap mana dia tak ada apa-apa cakap. Kan? Rugilah kalau orang yang masih tak boleh berfikir. Terlampau banyak pun. Amerika pun dah tak boleh nak kacau kita. Kenapa? Dia pun sibuk dengan hal dia dah. Tak pernah terbayang kan presiden nak positif. Ya, tu cerita. Makna Allah Ta'ala bila bagi masa tu hebat mana pun. Datuk kau, saya kau kan sama je. Sampai kat pasar raya beratur. Beratur sebat beratur. Dengan pakai mask tu betul nak masuk. Masuk dalam barang Nabi. Kan ujian Tuhan bagi kat kita. Tak ada apa pun nampaklah. Tu dah. Itu sebabnya kita sekarang ni bukan semua benda kita makan. Itu sebabnya Abu Lais As-Samarkandi kata ada 7 perkara yang kita kena jaga. Pertama, jaga lisan kita. Bukan semua benda boleh cakap. Cakap yang baik-baik. Itu sebab kita zikir, kita baik kenduri. Semua nak latih lidah kita ni. Hari tu bulan puasa, so tengok kan. Dapat latih lidah suami untuk menjadi imam dekat rumah. Tiba-tiba berjuta imam tanpa tauliah dilahirkan. Masa tu barulah ayah sadar dalam rumah tu ada 3 helai sejadah. Sejadah ni juga ada. Abang, abang tak tahu ke? Masa tu barulah suami tu tahu banyak lagi surah dalam Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Itu surah yang ditutuh daripada mula kahwin sampai dah sudah. Kan? Tapi bila malam raya tahun ni pertama kalinya suami tak dapat tidur, menangis menghayati teks khutbah yang dia nak baca esok tu. Barulah suami tu tahu kacik hati.
Bila dia baca khutbah, anak tidur depan mata. Baru dia tahu rasa selama ni dia membuta time imam baca khutbah. Kan? Baru tahu. Berdiri di atas sofa tu sebab mimbar tak ada, janji tinggi, berdiri di atas sofa. Mana Tuhan uji kan? Tapi ramai juga hikmah dia macam mana? Hikmah dia. Alhamdulillah SD tu Samsul Debat. Dia mesej dekat dalam dekat dalam Facebook tu. Alhamdulillah bulan ni dapat tarawih penuh tanpa tinggal satu waktu pun. Wah, steady kan. Ya, punca tu. Dan barulah tahu suami tu tanya, isteri saya dia suruh saya jadi makmum. Macam mana Ustaz? Saya tak pandai, saya jadi makmum nekang. Gila kan? Nah, dia dah masa tu nak rujuk dengan abang, malu pula. Dia nak ngikut dia. Abang tak pandai. Duduk belakang, pakai telokong, duduk belakang. Bini suruh lelaki pakai telokong, duduk belakang. Yang suami nak lurus, ikut dia. Terjuntai janggut kat telokong. Alah, parah tu. Itu maknanya apa? Ilmu. Itulah suruh surau Darul Huda tak nak pergi. Ngutuk ya. Surau Darul Huda tu duit banyak, program tak ada. Mak ayat dah. Sadap dia cakap. Sudah jawab balik kat dia, program banyak kau yang tak ada. Nah, jawab mana? Oma ngutuk kan. Tu sebab saya tak boleh tolak ceramah kat sini kan. Dia kata tadi walaupun pack saya arrange juga biar saya dah boleh datang. Sebab saya dipahamkan jemaah subuh kat sini memang macam ni lah ramai. Saya dengar macam tu lah. Janganlah balak nampak benar tidak kan. InsyaAllah lepas ni saya dipahamkan sekarang ni perubahan banyak. Sekarang ni subuh pun lebih 3 saf semenjak penjarakan sosial. Tak apalah, biar dia macam ni datang. Sebab apa? Bila kita datang ramai-ramai, kita doa, mudah-mudahan kuat lagi doa kita. Kan? Imam bila nampak ramai, baru semangat dia. Ni nampak tak ramai, sedihlah imam tu. Allahu Akbar. Sedih bila tak ramai. Dalam hati mana apa orang. Tapi kalau ramai tu steady tanggap Allahu Akbar. Mak steady. Nampak? Semangat. Ya. Iya. Tu sebab yang kita tengok dalam hari ni. Lisan ni nak ngajar kita zikir, ingat Allah, wa zakarullaha katsiran. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab buat kenduri tahlil, jangan dengar cakap ada orang tu. Siapa buat kenduri tahlil dengan kau, sadap aku cakap. Ya. Tak ada lah kalau tak. Ya. Masa bila nak zikir? Eloklah time tahlil. 2 pahala paling besar dalam kenduri tahlil. Pertama zikir, kedua makan. Ya, betul cakap ni. Sebab pertama zikir dengan Allah. Tang makan tu sebab sedekah. Bagi makan ke orang. Itu yang paling baik. Niatlah untuk arwah. Makan betul-betul, jangan kesian. Tapi waktu zikir tu zikir betul-betul. Kalau tuan-tuan pergi lah kat Seremban, kan? Kono nak belajar lah dengan Syekh Murtada di pondok Allah Yarham Mufti dulu kan. Dia zikir tak ada pendek dah, semua panjang. Dah hilang-hilang lutut kan mau doa. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Arhamar Rahimin, salimna wal muslimin, Rabbi shfina min kulli da wa afina minal bala, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Panjang, macam-macam. Ya. Sampai afdalul zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sampai dah kat situ dah. Itu yang 1000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin laju, la ilaha illallah. Yang seorang la ilaha illallah. Itu makna ponek dah seorang. Ponek tuan. Barulah berbaloi lauk kat dapur tu. Kan ini sikit-sikit ni zikir. Sebab kalau kat rumah sendiri-sendiri belum tentu buat zikir banyak macam tu. Imam lepas ni dia panjang sikit bila kena tahlil. Tanya dulu lauk apa? Kalau mihun tak apa pendek. Macam dah. Tak ada lah.
Kan, tapi zikir betul-betul. Ya, zikir. Jadi mana kata ingat Allah banyak. Lisan ni yang cakap benda-benda tak elok. Cakap benda tak elok. Aduh, yang nak ngutuk orang. Kan? Dengar-dengar Samsul debat. Ada something dengan Aida Jebat. Mak cakap mak. Jangan cakap macam tu. Ramah warna dia memantun-mantun dengan nama tu. Jangan. Ya, kadang kita ni tak tahu. Kita jangan kutuk orang kalau rasa tak sampai nak minta maaf dengan orang. Tu ya. Ya, kutuk macam-macam. Tuan imam tu. Jangan cakap nak minta maaf bukan senang. Baik cakap yang baik-baik. Senang. Saya ceramah tu dekat ada satu sebelum PKP masjid dekat Ijuk. Okay. Saya memang lambat masuk. Saya tunggu orang semua dah masuk. Lepas tu orang dah qamat, saya masuk saf belakang sekali, senang saya nak jamak. Kan? Umum masuk. Habis saya jamak isyak, pak cik kat sebelah tu berat dengan saya, dia cakap, "Penjamah belum sampai lagi." Sudah dan salah masjid ke apa? Saya tanya siapa penjamah haji? Samsul debat. Sudah dia tak kena aku siapa. Saya baru nak cakap saya lah Samsul debat. Dia tambah lagi semenjak keluar TV ni lambat sampai dah kono masa tu lagi. Langsung senyap tapi cakap dah. Senyap. Bila sudah senyap tu ke masjid nampak. Tuan, kita nak mula lah. Saya pun salam masjid. Pakcik, saya mula dulu lah. Dia pun pandang lah. Saya pergi duduk dekat meja macam ni kan. Saya pandang, pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik tu. Itulah. Orang tua-tua dulu cakap siang pandang-pandang ni. Malam pun dah pandang tak nampak tu. Tidak apa lah. Tapi saya tak kecil hati pun. Saya tak ada apa pun. Sementara dunia nama pun bandar. Kan? Tak ada hal kan? Ya? Tak ada hal. Lepas ni kalau nak bergambar lah, tak ada apa saya. Kita jaga-jaga. Itu satu, jaga-jaga. Kedua, yang gambar togak RM10, gambar rabah RM5. Kutip duit tu. Tak adalah saja. Jadi mana kata lisan kita ni cakap yang baik-baik. Orang perempuan berhenti tahu cakap, aku ni mulut je jahat, hati baik, tak ada mana dah. Selalu mana cakap macam tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Suami balik, hati kita nak baik kan, mulut kena baik. Abang nak minum, kan elok macam tu. Sampai dah. La ilaha illallah. Suami tu baru balik, tak ada waktu elok sambut. Ingat tak ingat dalam balik rumah ni? Apa hal balik ni? Apa hal balik? Suami tu so nak keluar balik lah. Mak tak. Tua ke muda tak kira. Layan suami betul-betul. Elok-elok cakap. Kadang suami tu memang macam tu. Tu sebab kadang abang nak makan. Makan lah. Terangah tidur. Mak dia marah lelaki. La ilaha illallah. Cakaplah elok. Abang nak makan ambil lah bang. Dekat dalam tu. Kadang suami tanya, yang apa yang ada? Masak apa ini? Abang tengok dalam peti ais tu, apa binatang yang ada dalam tu? La ilaha illallah, kasar batu nyaut. Cuba cakap, abang tak apa nak masak lah, barang-barang dapur semua dah habis lah. Apa tak cakap? Abang pergi beli Abang beli. Duit dari mana? Minta duit dengan bini. Abang asam tu. Tak ada lah contoh. Jadi mana kata elok-elok cakap. Bila kita cakap elok, anak pun cakap elok. Macam itulah keluarga yang kita nak kan. Jadi jaga lisan kita, cakap yang baik-baik. Jangan cakap benda-benda fitnah, jangan. Itu sebabnya di Indonesia program-program hiburan yang macam gosip-gosip tu lah. Alah. Macam cerita macam tu lah, macam tu cerita tu. Yang Ahad macam tu lah. Macam macam tu lah tajuk dia. Saya tak nak sebut lah. Cerita-cerita macam tu di Indonesia adalah muharam lah. Sebab dia hanya melaga-lagakan, ada unsur-unsur umpatan fitnah. Yalah. Baik program macam tu. Kan? Sebab kita pula bila tengok pula cerita macam tu, kita pergi pula, kita datang pula ke surau atau ke Nuri, kita mau buat dengan kawan kita. Kau tengok tak tu? Tak sangka kan dia buat bini macam tu. Nampak?
Mengumpet ke tak mengumpet? Mengumpet lah. Sama lah. Dia kan manusia juga. Belum pernah lah saya tengok cerita tu. Dia cerita pasal kangaroo. Tak pernah. Pasal lambu kau kan. Tak ada. Tak ada. Manusia. Kan? Jadi jaga mulut kita. Yang elok-elok. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Yang kedua, jaga apa? Jaga pandangan mata kita. Pandang yang baik-baik. Mata pandang apa? Pandang mak ayah dapat pahala. Mak ayah boleh beritahu anak dah. Kau nak pahala tak? Kau nak pahala kau balik dah. Sok PKP tak boleh balik. Kalau boleh balik ni, baliklah jumpa mak kau ni. Dapat pahala. Anak pun buat video call. Nampak muka tu. Yang kedua, pandang apa? Pandang muka suami, pandang muka isteri dapat pahala. Dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Pandang bini orang tak dapat pahala dah. Isteri pandang. Dah suami. Suami tak tengok isteri tengah lipat kain ni. Suami tengok Allah. Pahala. Isteri pula tengah lipat kain, nampak suami terlelap kat sofa tu mengangur. Dengan tak berbaju dengan kain plekat berkibar. Kain plekat berkibar angin kuih. Yang bini tengah lipat kain hilang selera mana. Seburuk-buruk makhluk dosa. Kutuk suami berdosa, jangan kutuk. Abang pergi masuk dalam. Pergi tengok suami dapat pahala. Ketiga, pandang Quran dapat pahala. Baca dapat pahala. Pandang, baca dan faham lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal dan buat apa perintah Allah dalam Quran lagi besar pahala. Ya? Jadi pandang. Dan yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Pandang Kaabah dapat pahala. Tengah tengok TV, tengok tak semalam ke 2 lepas 8 orang yang tawaf. Pahala tengok Kaabah. Bila lah nak sampai sana lagi ni, ya Allah. Kan? InsyaAllah. Dah ada yang start boleh pergi, tapi kita doa lah kes tu turun sikit lah. Arab Saudi pun 2-3 ribu lega kes baru sehari. Kita ni kira 300 pun dah buntang. Kan? Bayar dia 3,000 lag kan. Dulu polis askar yang bertugas dekat Mekah dengan Madinah beliau nak mengalau kata, haji dia halau itu. Hari ni monong dah tak tahu siapa nak dia halau. Agaknya kalau kita datang boleh pergi Mekah lagi ada polok kita tak tahu lah macam mana. Ya kan. Jadi mana tengok Kaabah dapat pahala, apatah lagi kalau kita pergi ke sana. Kan? Jadi tu dia pandang dengan mata kita. Jadi mata ni pandang elok-elok. Yang paling bahaya sekali tengok kat mana? Tengok kat handphone. Phone yang paling bahaya. Dia tengok zap, dia tengok apa? Kan? Mata kita tengok yang elok-elok. Jangan tengok yang tak elok. Yang baik-baik tengok. Ada yang tanya saya, Ustaz, kalau dalam tu ada ayat Quran, boleh tak bawa masuk dalam bilik air? Mak soalan boleh tak? Macam tu lah bila tanya. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, dengan tempat lah. Boleh tak bawa? Cubalah tinggalkan kat luar tu, masuk bilik air, tinggalkan handphone kat luar. Keluar kan tengok, ada boleh tak handphone tu tengok. Boleh bawa, tapi jangan kita pasang pula. Kita play ke, tapi kita baca lah ke dalam bilik air tu. Allah marah, setan pun marah. Allah marah, tak ada tempat lain kau nak baca. Setan pula tempat dan lepak pun kau nak baca. Tapi Ustaz, dalam tu kan ada Al-Quran. Kita dah install. Boleh kau masuk? Tadi kau tanya, dia kau marah pula apa? Boleh, tapi jangan baca. Kalau lah nak faham senang ya, budak tahfiz tu. Tapi mana dia nak kencing? Quran dalam kepala dia, tapi tengah padang nak kencing lah. Tak boleh, tapi jangan kau baca dalam tu. Tu ya, banyak tempat elok boleh baca, kan? Itu ya. Macam soalan orang tanya ni. Kan? Parah, kan? Tapi betul lah benda tu mungkin kita pun tak faham. Macam bulan puasa tu tanya, Ustaz, kami baru kahwin, lepas tu kan kami bersama, apa tu tiba-tiba azan, macam mana?
Masa tu saya dengan Abang Sansur Rau. Abang Sansur Rau dengar pula. Bagi dia jawab. Dia tunjuk saya, abang lah jawab. Abang lagi tua. Pada saya, abang lah jawab. Sebelum saya jawab, saya kata saya nak tanya dulu. Masa dah bersama tu kan. Bersama tu masa dengar azan tu. Sedang ke dah sudah, saya tanya. Togolak lah. Masa tu baik ke Masjid Bukit Aman. Togolak lah ketua polis tu. Dia kata, lepas tu saya jawab, kalau dah sudah, okey. Kalau dah sudah, tahu ya bangun, mandi, kan? Macam biasa, solat dan puasa, tak ada masalah. Tapi kalau sedang, dengar azan, berhenti. Jangan pula, Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan buat itu tu. Kau dah faham tu. Tak, kita mungkin golak, tapi benda tu berlaku. Ya, dia rasa-rasa macam sompek lagi. Dia rasa-rasa macam pukul 2-3 pagi, dia tak tahu dah pukul 5:30. Dia tak tahu kan. Kita betul kita nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi itulah kan hakikat dia. Tengah cat-cat rumah ustaz, tiba-tiba bau perasan yang berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu. Bulu babi lah, kau tak faham. Mau saja tu bulu bab satu tak faham lah. Adakah kita kena kikih balik cat tu? Apa payah bona. Tak apa no. Buang brus cat tu, ganti brus cat yang lain. Sambunglah cat. Lain lah kalau kau ambil babi tu betul cat macam ni. Saya kata payah bona lah kan. Payah betul lah kan. Warning. Kan? Macam-macam soalan tanya, tapi mana saya tak dapat tu, so khabar nanti dulu. Saya tanya kekanda-kekanda saya yang lain. Saya tanyalah ustaz-ustaz lain mana yang tahu kan. Tengok balik, rujuk balik. Okey, jadi mana mata. Kemudian jaga apa? Jaga hati kita. Jangan tamak. Jangan sibuk ambil hak orang, jangan. Kalau adalah makanan kat luar tu kan, jangan ambil lebih. Salah satu. Kalau rasa tak nak ambil, aku niat sedekah untuk orang lain. Ambil, bagi ke orang. Contoh terbaik. Ya. Mak jangan berebut. Yang bukan hak kita, jangan ambil. Jangan tamak, jangan sombong. Tak ada apa-apa dah. Duit banyak sampai masuk habis. Kan? Harta benda yang melimpah ruah sampai masuk habis, sampai masuk tak bawa masuk dalam kubur pun. Faham tak? Kedudukan pangkat sampai masuk bagi ke orang lain. Itu ya. Tak usah paning-paning kepala. Syukurlah dengan apa yang ada. Dan jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arab hasad. Punya tahu di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki. Dengar-dengar dia jadi pengerusi surau kita. Pesal dia pula. Nampak? Dengki. Apa salah? Alhamdulillah ada pengurusi baru. Semua orang rasa dah. Mungkin dengan dia cara lain pula. Dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilat bos tu. La ilaha illallah. Alhamdulillah dia dah naik pangkat. So dia minta tolong apa-apa senang. Dengar anak PSA dapat 6A. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Alhamdulillah ada budak pandai kat taman perumahan kita ni Dengar dia beli kereta baru. Taman dia curi duit tu. La ilaha illallah. Apa salah dia beli kereta baru? Dia kata, alhamdulillah mudah-mudahan dapat kita naik. Tak payah bayar, tak payah servis. Kita naik je. Biar dia bayar bulan-bulan. Kita naik je. Pek tumpang pergi surau kan. Dah lah. Ada bondo nak dengki dengan orang. Apalah. Ya? Tak payah dengki. Dengar-dengar haji tu lah. Haji mana? Yang umur 90 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Bini dia umur 25. Nampak tak? Dia punya sadap cerita tu. Kalau orang yang baik, dia akan cakap, alhamdulillah, dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan? Ni mulut hati tak baik. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cubalah elok. Cuba elok sikit cakap.
Kau tak apa hati mana? Cuba tanya budak perempuan ni. Apa kau gomar menangan Bang Haji itu? Bang Haji itu dah 90 tahun umur. Macam mana nak cakap budak tu kan. Dia memahami. Wah, ambil kau. Dia macam lemah lembut. Macam Mira Filzah cakap budak tu. Memahami. Dan dia kuat gurau. Kuat gurau tu. Setiap kali saya marah dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terangan. Macam mana balik? Contohlah, tapi orang sini sehat ni. Tempat lain. Ni makna kita kan jangan dengki. Dengki ni dia bukan dari hati tu. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Tu dah. Kita rezeki kita, cuba kalau kita dapat rezeki, orang petikaikan. Kau cik hati tak? Dia tak patut dapat, kita tolong. Asal dia tak patut lah. Bini yang lawa weh, muka dia rampang. La ilaha illallah, dia cakap gitu. Kan tentu kita kecil hati, betul tak? Tentu kita kecil hati. Jadi macam mana kita kecil hati? Jangan bagi orang lain kecil hati. Mana? Dia poin dia sana ni, syukur. Satu. Kemudian jaga apa? Lepas jaga hati, jaga apa? Jaga perut. Cari rezeki yang halal. Itu dalam mencari keberkatan rezeki. Rezeki halal pertama kita akan rasa cukup dengan rezeki kita. Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan miskin. Tak. Allah tak uji kaya dengan miskin, nama oi. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Ada orang ni dalam poket ada RM500 kena. Lepas tu dalam bank ada RM2,000. Bolehlah nak tahan sampai hujung bulan tu. Gembira hati, lapang. Jom dan belanja minum sebab dia tahu dalam bank ada sikit. Ada orang tu garuk kepala, aduh, poning. Kau kenapa? Dalam bank tinggal 10 juta. Tak rasa nak bunuh kau orang tu, cakap. Sebab dia dah biasa dalam bank ada 100 juta. Bila tinggal 10 juta, dia rasa susah mana. Sedangkan kita kalau dapat tentu kita lah cakap, kalau kita dapat kat sana, tu Nabi sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Berapa ramai orang cakap, aku besok pencen tak payah fikir, duit dalam simpanan dah ada, KWSP dah ada, kira 300,000 tak kurang, boleh relax. 2 minggu lepas pencen pegang senapang 8 bank. Jadi jaga ni. Kapal kau je, tak cukup dah itu kapal. Okey. Tak, saya bukan hina pekerja yang menjadi pengawal keselamatan. Tak, maksud saya, dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Mana tak cukup. Tu sebab mana yang pencen-pencen tu jangan sibuk ngambil duit untuk anak nikah. Kau nikah kau pakai duit kau sendiri. Takkan abang tak nak tolong. Oh, yang nikah kau, yang sadap kau, yang habis duit dan apa hal cakap tu. Habis mana duit mah? Kalau kau tak ada duit, mana kau tak mampu, kau janganlah kahwin dulu. Macam tu je. Nusahan tu. Betul tak? Itulah duit sakit poning. Betul tak? Orang muda dengan sehat mencari duit. Orang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak tu? Jadi jangan disusah mak ayah kita. Patut kita yang bagi duit kat mak ayah kita. Ditarah duit orang tua tu. Kesian. Saya baru je ceramah minggu lepas ada rakaman program Econ to Netizen di rumah orang tua di Kajang tu. Kesian tengok. Ada seorang makcik ni, dia tukar adik sayang ke anak, tukar nama bagi ke anak, dihalau ke anak, tak berguna punya anak. Duduk ke orang tua tu, ada satu tu pula letak amak kat rumah orang tua tu, duduk, tak apa mak, seminggu lagi saya datang ambil sebab tu rumah swasta. Tak ada ambil dah, bila telefon semua nombor tipu bagi ke anak. Aduh antara mak tu, sahlah. Yang bertuahlah kalau ada anak yang baik-baik tu. Tu rezeki tu. Rezeki dapat anak yang baik, rezeki.
Mak cakap, mak nak apa? Wah, itulah mak tak ada apa lah, duit kau bagi itu pun tak habis lagi. Mak cakap lah mak nak apa? Itulah mak teragak. Pergi jalan lah. Nak pergi UK. Tak boleh mak, tengah PKP tak apa, nanti saya ikhtiarkan. Tak pergi UK, pergi Uban. Ulu Bendul. Dilah kan. Dalam negara ya, mak. Dalam luar negara tak boleh. Amak teragak lah. Itulah tengok rupa sekarang orang dah tak pakai dah ceret menyerit tu. Ceret menyerit tu. Air masak. Dia lah bangsa pokak dah, betul pakai dapur tu kan. Ambil pakai apa? Alah dia pakai air tokan-tokan tu. Tahu tak air tokan-tokan tu? Jangan sabut jenama, dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Sabut mesin air sudahlah. Mesin air, tokan-tokan tu pandai, tokan-tokan tu sajuk. Oh, ayolah mak, jangan risau mak, minggu depan sampailah tu. Baik betul anak kan? Ni ya. Rezeki anak ramai, rezeki juga. Tiap-tiap tahun beranak kerja. Pedio dia. Assalamualaikum, salam jadi. Bagi salam, jawab salam jadi. Punya subuh kan. Jawab anak. Kenapa? Mula-mula sorry tapi dah besar sonam. Mudah-mudahan. Ada yang nyusah sampai ketua tu. Tapi yang baik. Anak 10 orang. Masuk 27 hari bulan dan tak mesej. Untuk makluman anak-anak ibu dalam grup WhatsApp tu. Masih ada yang belum bayar duit bulan ini. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Ting. Lumo masuk dalam tu. Dengan seorang 500, anak 10 orang, tak 5,000 lagi. Hana pada pencen pegawai tau. Iyo. Tak ada lah ni rezeki kan. Itu sebabnya nak murah rezeki dan juga rezeki rajin sedekah. Nampak tabung nampak mana tabung? Tak ada kata tabung, hantar tabung. Pula bontis tu. Jalan. Tabung. Kan. Tadi dah jalan dah. Yalah, start lambat dah jalan tabung dah. Jalan selagi. Masuk duit dalam tu. Tak boleh bagi RM1, bagi 10. Tak boleh bagi 10, bagi 100. Ini kan berkira. Zap masuk. Tengok dalam poket tinggal RM1. Sudah termasuk pula 100 tadi dah. Mana tabung tu. Ditunggu imam. Minta maaf mam, tadi silap sedekah. Bolehlah silap sedekah. Ayo gila betul. Jangan macam tu kan? Bagi ya. Sebab orang sedekah ni pertamanya Allah akan bagi apa? Allah akan bagi kekayaan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Tu sebab orang tua dulu kalau pergi kenduri, mana ada belenggang, semua ada benda dibawa. Boreh, gula, susu, topung, ada yang mana bawa. Mana ada belenggang, nangko, ceponak, bawa. Mana yang ada? Nio, coconut. Kau tak faham lah Nio kan. Nio bawa, macam-macam bawa. Yang penting dibawa. Mesti sedekah, mengkayakan hati. Kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit merasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Itu sebab orang dulu panjang umur. Tanyalah ayah anda yang panjang umur ni tanya. Agak masa muda tu salah satu rajin sedekah. Confirm. Tak tanya pun tahu. Dia rajin beri ke orang. Singgit lah bagi. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Anak pandai ngaji. Anak mudah hafal. Anak sekolah tahfiz. Anak pandai-pandai. Suami naik pangkat. Isteri naik pangkat. Tengok anak konvo menangis. Tengok anak konvo. Bang, anak kita konvo lah bang. Tak sangka bang. Ya, suami kau ni kawal lah perasaan kau sikit. Tak, abang tak happy ke tengok anak kita konvo. Konvo tadi kah apa ke gila kau? Suami janji konvo tu kan. Tak apa kan. Akan melancarkan rezeki. Begitu juga perilaku keadaan dalam keluarga akan jadi stabil. Itu tanda rezeki kita diberkati. Mudah segala urusan.
Rotek mati dah dua duit dah. Kan? Kadang-kadang tu, time ni dah nak mati rotek ni dah tu. Serontak lah tu. Motor, kereta bini semua time tu. Aduh, gitu kan. Relax, sabar. Ada rezeki. Dan kemudian rasa mudah untuk jaga solat dan melakukan amal ibadah yang lain. Mudah rasa. Mari kita solat sayang. Okey bang. Kejap bang nak tutup api jap. Oh. Allahu akbar. Anak dekat belakang, wih dia gema wih. Yang abah teringat bunyi speaker dekat surau tu, ada gema tu, dia baik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mak kata nak mampu abah kau ni. Ya kata. Kan mudah nak beramal ibadah, dia tak ada rasa borek. Kemudian dia akan rasa orang sekeliling suka dengan kita, ramaikan kawan kita. Ya, macam ni akan ramaikan kawan. Alhamdulillah. Kemudian anak-anak cemerlang, tak kisahlah sahsiah atau akademik, semua baik. Budak-budak hari ni satu ya, ada orang tanya saya, macam mana sekarang budak-budak sekarang poning macam-macam perangai budak sekarang ni. Budak-budak sekarang tak macam dulu, memang tak macam dulu. Zamannya dah berubah. Satu benda punca ni macam cakap tadi. Adab. Ajar anak kita adab, selesailah. Imam Malik cakap, biarlah ilmu kita tu sedikit, tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kata. Kalau kita semua mak bapak main peranan, ajar, terapkan adab pada anak kita, selesai. Nampak orang tua lalu bukan menunduk, orang dulu bukan menunduk minta izin. Pakcik tumpang lalu, pakcik. Lalu. Kan? Lalu belakang pun minta, pakcik lalu belakang. Jangan, lalu depan. Ada bolo. Jom bolo tapan tu belakang tu ada. Tak tahulah kan. Tapi kepantangan orang dulu kadang lalu belakang tak boleh. Tak pun lalu depan. Dulu. Orang tua bercakap tak menyampuk, soalnya tak nyampuk. Ditanya pun jawab. Kau sekolah mana dek? Sekolahnya. Bagus. Tingkatan berapa orang? Orang tanya, nampak tak? Ada. Betul tak? Assalamualaikum. Salam. Ya cik. Mak ada? Ada cik. Cik nak jumpa mak Cik duduk dulu Saya panggil mak jap. Tutup TV. Duduk dapur lah. Mak jangan lama lah. Cerita teman sadap tu. Orang dulu. Sekarang. Assalamualaikum. Salam. Mak ada? Ada cik. Ikut belakang. Mak ikut belakang. Dah lah rumah teres. Tongah pula tu. Rumah teres. Tongah. Macam mana dia nak ikut belakang? Ni apa ikut belakang? Kotak-kotak dah India mana pula. Salah rumah kotak Dia kena kira betul-betul daripada depan. Salah rumah apa Yang orang dulu lain. Yang nak kahwin tu jangan kira adab itu memang semua elok. Belum kahwin. Assalamualaikum makcik. Allah baik makcik sihat? Sihat alhamdulillah. Dengar makcik sihat, terbayang mak saya kat kampung. Allahu akbar. Orang letek-leteknya orang tua tu dia tengok Allah baik lah budaknya. Makcik nak tanya boleh? Boleh. Dia lalu depan orang tua tu bukan menunduk dah, menyarap. Ya Allah. Dah macam mulut gonggok pula dah ke mana. Salam cium tangan berjilat. La ilaha illallah. Parah tu dak. Makcik nak tanya lah makcik. Tanyalah. Makcik, Zuhur dah masuk belum? Punya baik Pukul 10 dah tanya. Pernah gila. Melampau tu. Lepas tu dihirup minum sadap betul air ini makcik nak. Tu air basuh tangan. Habis minum. Habis minum lah parah tu. Sebelum kahwin. Macam tu. Tapi itulah. Cuba tanya imam. Imam bila tanya kan. Berapa ramai yang kahwin kan. Ni nak tanya ni. Kenapa kau nak nikah? Cakap. Apa jawapan dia? Budak-budak sekarang nikah. Kenapa kau nak nikah? Mak bising. Masa bila mak tak bising? Kau bila nak kahwin? Kahwin Bila kahwin? Bila nak beranak? Beranak. Asyik lelaki anak kau. Bila pek nak perempuan? Pek nak perempuan. Beranak kau jorang? Beranak pula kau jorang. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan kahwin lah. Tengah seseorang belum kahwin.
Sebab kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah. Bila kau nak kahwin? Kenapa kau nak kahwin? Geram nak tengok budak perempuan tu. Lagi teruk. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Tuan Imam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Payah nak jumpa. Saya dengar banyak nak jumpa kek wangsa maju. Macam tu. Dan saya dengar kebanyakan yang jawab kahwin kerana Allah ni biasa lelaki yang dah kahwin. Betul. Dia tak ada jawapan lain. Sampai kata abang buat saya macam ni. Kenapa bang? Kerana Allah. Tapi belum tentu lepeh lagi tak. Ni contoh ya. Contoh. Walah, ni golak besar tu kan berani mana tu. Dia cerita. Dia bukan takut bini tu. Tapi bini menakutkan. Lelaki kena ingat ya. Lelaki kepala keluarga. Ingat. Tapi perempuan tongkuk keluarga. Patah tongkuk dengan kita mampu baik dengar cakap kan. Ingat tak kisah raja yang takut dengan permaisuri tu? Kami takut dengan permaisuri tu. Ada satu raja ni lah di negara tu awan berdengung. Bukan pasir berdengung dah, awan berdengung dah. Dia panggil semua lelaki dalam negara ni, siapa yang takut bini berdiri belah kanan betul. Semua pergi belah kanan. Ayo, semua takut boy. Pandang belah kiri ada seorang siap peluk tiang. Kamu kemari. Apa nak? Tuanku nak jumpa tuanku lah turun. Dia panggil raja tu turun. Punya berani. Anda budak ni. Dia pun turun. Sekarang kau ajar aku macam mana cara Beto nak lawan bini Beto. Ajarlah. Apalah Patik pun takut bini. Apa kau tak pergi belah mana? Bini Patik dah pesan. Jangan pergi mana-mana. Tunggu sampai dia sampai. Lagi tahu takut dah. Ingat dia berani mana? Lagi tahu takut dah tu. Dia tak bergerak pada situ tu. Parah tu. Ni cerita je tau. Cerita je. Itu sebabnya orang perempuan dengan lelaki ni jangan garang. Jangan baik musuh. Kita berkasih sayang. Baik macam Nabi. Nabi main koja-koja. Bergurau-gurau. Baik. Main koja-koja dengan suami. Anak-anak orang besar. Main koja dalam rumah. Jangan kek luar. Kan jiran nampak kan. Nampak nak kono siap tu. Dan contohkan. Contoh. Dalam rumah jangan kek luar. Dalam bergurau-bergurau tu. Mana pun ahli berjanji kita seorang tak ada ni. Dia mabuk kau tak tahu. Mengandung lah seorang tu. Mana kita tahu. Kan? Tak apa. Jadi mana kata dalam hal itu. Dalam hal tu elok-elok layan suami. Yang kasar-kasar dengan suami tu. Yang suami balik tang surau. Dia tak tahu balik. Dia singgah kau ada tom yam depan. Iya. Anak dara kau ada tom yam. Tom yam order. Tak ada macam kita lah. Bang nak makan lah. Tak ada. Anak dara kau ada tom yam. Ambil order. Nak makan gapo beh? Main-main. Terang kek kopiah tu main-main. Cubalah garang dengan suami. Nak makan gapo beh? Sik goreng lagi beh. Telur dadah satu dadah lagi beh. Musa beh. Main. Iya, bagi warning ni, dia jaga. Jadi lepas ni balik elok. Jangan garang dengan suami. Dan suami ni macam tu. Dia gambar tanya benda tak ada bini dapat naik. Masak macam-macam. Dia tanyalah, ya, macam lauk ada, makasih lah banyak. Telur dadah tak ada ke rumah? Macam binatang masak dah, tolu. Muka macam tolu. Abang tanya, ya, so makan. Mengarang. Kan kadang tu dia cakap lembut maksud kasar. Tak ada kau telur dadah. Abang. Tak cukup ke telur yang ada? La ilaha illallah parah. Tak dah ada telur mata. Telur mata kau bau dah ada. Telur dadah kat tanya Apa salah buat macam drama Aku 7 tu? Apa tajuk tu? 7 hari mencintaiku dulu. Saya tak tengok lah. Tapi saya tahu tajuk. Tapi usah jahat dan mak lehat. Dengar macam tu lah. Ya tidak tak tahulah. Dengar macam tu lah. Kan? Jadi bila suami yang telur dadah tak ada ke? Abang nak telur dadah. Kejap dia bangun. Langsung suami pegang tangan. Tak payah. Abang lepaslah. Abang tanya je. Kalau ada tak ada tak apa. Duduk. Abang. Bukan lama pun 2 minit je. Ya. Apalah maknanya 2 minit ni kalau yang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan muntah belilah.
Oh, sahabat tahu kamu pertama. Wah, tak terayo, tak terayo. Dia kata, ya. Dia tak biasa buat. Kan? Tu dah. Balik semula tadi. Kan? Cari rezeki. Jadi kata tadi, bagi 2 lembah emas, saya minta lembah yang ketiga. Nabi bagi formula dia untuk selesaikannya. Itu Nabi kata, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Seterusnya, jaga apa? Jaga tangan kita. Banyak tolong menolong, banyak bantu orang. InsyaAllah rezekinya orang lain tolong kita pula. Allah gerakkan orang lain tolong kita. Yang keenam, jaga langkah kaki kita, melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan yang ketujuh, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah jaga 7-7 ni, InsyaAllah rezeki kita ni dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jangan kita poning-poning kepala. Hidup di dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, kalau kita boleh flashback balik, Nabi berjalan ditemani oleh Jibril. Dan Jibril beritahu ketika ternampak seorang perempuan tua bongkok 3. Apa Jibril sebut? Wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua bona dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dah tua sangat dah dunia ni, zaman kita ni lebih lagi. Jadi coronavirus ni bukan satu mana pelik lah. Orang buang bayi banyak. Yang lelaki sibuk jadi perempuan, perempuan sibuk jadi lelaki. Seorang ibu menjadi hamba pada anak dia. Semua tak ada. Semua dah ada. Islam dihina. Yang Nabi sebut akan timbul nanti, bagaimanakah bangsa-bangsa seluruh dunia akan mengerumuni kamu ibarat ingin menjamah hidangan. Kenapa pula? Adakah pada ketika itu orang Islam sudah tidak ramai? Bahkan bilangan kamu sangat ramai, Nabi kata. Tetapi tak ubah umpama buih di lautan. Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan tu penyakit apa? Gila dunia dan takut mati. Habis sebut dah. Ya, jadi kita berjaga-jaga lah. Soalan bocor dah ada. Kenapa kita tak bahagia? Kita tidak bahagia kerana pertama, sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada. Kedua, sibuk tengok kelebihan orang lain sampai terlupa tengok orang lagi susah daripada kita. Dan yang ketiga, sibuk menyatakan apa yang kita ada adalah hasil usaha kita, sedangkan apa yang kita ada adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, kita takkan ada. Itu saja. Jadi di kesementaraan kita dalam dunia ini, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jadi rasa cukuplah zakat tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Tapi pahala semua tu, yang tunggu-tunggu tu pahala, yang terlelap pun pahala kalau dia lelap lah. Ya, memang mencabar tau. Datang dengan kuliah ilmu, dia bukan senang nak dengar daripada mula sampai habis. Mana sama yang duduk tengah dengan yang bersandar? Tak sama. Tak sama, Pak. Tak, dia punya cabaran berbeza. Tak, janganlah beralih lah. Ini contoh ya. Contoh. Jadi makna, tapi kita bertahan sampai ke sudah, alhamdulillah. Jadi jangan kedekut-kedekut. Sementara hidup ni sedekah banyak. Nanti masuk dalam kubur, akan ramai sekali akan tengok, lah kenapa lapang sangat rezeki? Kenapa lapang sangat dah kubur pun? Rezeki apa yang aku dapat ni sampai kubur aku ni lapang ni? Ini sebab ada satu malam tu kau bagi RM1 kat dalam tabung tu lah paling ikhlas kau bagi. RM1 dah besar macam ni aku kubur aku. Kalau aku tahu kau bagi semua harta aku, tapi masalah dah telah ambil, dah mati, baru nak bagi. Ya? Malam ni kepada semua sedang menyaksikan live ni, tolong masukkan dalam tabung surau Darul Huda. Ada tak nombor akaun ni? Saya nak umum ni. Mana nombor akaun ni? Ada tak benda hadi? Ada poster tu tadi kan? Banner ada tak? Nampak sini, saya dah umum kepada semua, tolong sumbangkan. Kamera mak ni daripada Leeds UK, ni daripada Riyadh, ni Rio de Janeiro, Brazil pun dengan kuliah. Daripada semua sumbangan kepada surau Darul Huda Wangsa Maju. Tengok dekat dalam website, tengok dekat dalam Facebook, cari insya-Allah jumpa. Ada nombor akaun. Akaun apa? Maybank. Bank Islam, akaun Bank Islam. Nanti masukkan duit. Masukkan 1,000 malam ni. Besok beritahu berapa dapat. Banyak tak? Bukan apa kan. Kadang kita seronok tengok orang menyumbang kan. Jadi kita sumbang. Jangan apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup setakat itu insya-Allah. Cuma sedikit makluman. Saya tengok kat luar sana ramai orang menego. Kan balik kan singgah lah. Jangan tanya khabar, tanya harga dan bayar.
Dia tengok ramai malam ni, rugi tak nego hotel kan. Nanti tengok. Kemudian begitu juga ada sahabat saya yang ikut saya juga. Yang seorang tu daripada Tabuh Naning Lalu Gajah Melaka. Dia barangan sunnah. Apa tu sauda minyak zaitun, kurma, minyak bidana, minyak wangi, garam bukit. InsyaAllah murah daripada harga di luar.